Assalamualaikum dan selamat datang ke podcast Rehat Dulu bersama saya Syukri Azizan dan saya Haziq Ashraf. So, apa khabar Haziq? Sihat lah? Alhamdulillah, sihat setakat ni. Alright, so hari ni kita ada buku. So, ini adalah buku bertajuk, dia ada banyak tajuk ni. Tajuk dia apa ni Haziq? Dia kena pilih. Dia kena pilih. Kalau anda lihat tajuk dia ada banyak. Anda nak pilih tajuk kurangkan kos pun ya juga, tingkatkan profit pun ya juga, The Art of Copywriting pun ya juga dan sebagainya. Jadi apa tajuk buku ni? Kalau boleh Haziq cerita sikit. Buku ni dia kalau ikut tajuk yang saya belilah, The Art of Copywriting. The Art of Copywriting. So untuk memudahkan subtitle auto nantilah. So ini buku daripada Tuan Akif Azizan. Saya tak ingat buku dia tahun berapa, tapi saya rasa dia dalam tahun 2021. Buku ni karangan saudara Akif Azizan. So dalam internet marketer dia antara yang famous. So kalau saudara Akif melihat sekarang, selamat datang, cik. Dan dia antara marketer yang saya follow daripada beberapa tahun yang lepas. Dan antara yang saya follow dan saya pernah beli beberapa panduan dia sebelum ni. Dan saya pernah join kelas dia juga secara fizikal. Dan dia ada kualiti dia. So kalau saya boleh ringkaskan, dia adalah seorang manusia yang boleh meringkaskan atau memudahkan perkara yang kompleks. Wow. So, dalam buku ni pun sebenarnya dia adalah benda yang kalau macam kita search Google ke atau sifar-sifar lain, kadang sangat panjang, sangat macam rumit, rasa susah. Tapi bila baca buku ni, kita rasa senang. So kalau balik pada soalan tadi, dia memenuhilah expectation saya. So kalau nak beli, saya rasa boleh beli. Kita ada beg kuning ke? Tak ada. Kalau ada beg kuning, kita ada lah. Kalau tak ada, kita boleh belilah di online. Search dia nanti dia keluar. Okay, untuk pengetahuan, kita tidak disponsor lah untuk buku ni. Alright. So sebelum kita go deep lah tentang latar belakang buku ni kan, mungkin saudara Haziq, Tuan Haziq dia ada pengalaman, dah terlibat dalam dunia internet marketer ni kan. So mungkin di luar sana ada orang yang macam Tuan Haziq cerita tadi, takut tersalah beli buku. So sepanjang mungkin beberapa tahun pernah terlibat dengan dunia marketer ni. So macam mana buku kriteria yang sebelum beli buku tu, apa kriteria penting yang perlu dilihat? Nak tengok. So takut nanti macam kita mungkin boleh kata dia ilmu lah. Ilmu Allah tu luas. Kita boleh belajar daripada pelbagai perkara. Cuma mungkin ada sedikit guideline supaya at least kita beli tu kita rasa puas, bukan rasa menyesal. Faham. Saya rasa saya boleh bagi tiga checklist lah sebelum beli satu buku tu. Pertama, saya nampak kita kena tahulah apa yang kita nak. Apa yang kita nak baca sebenarnya, apa yang kita nak explore. Macam saya beli buku The Art of Copywriting ni, memang saya nak belajar pasal copywriting dengan nak belajar pasal marketing. So satu checklist selesai. Lepas tu yang kedua, saya biasanya akan survey dia punya testimoni ataupun feedback. Dan feedback yang saya survey bukan feedback yang macam daripada orang umum ke apa kan. Memang saya survey daripada feedback orang-orang yang saya kenal juga. So biasanya kalau contoh buku marketing ni, biasanya geng-geng marketer lain pun akan beli sekali. Diorang ni akan push untuk dia yang tak awal lah. Jadi apa yang berlaku, diorang dah beli dulu, saya tunggulah seminggu dua, diorang bagi feedback, baru saya tengok feedback, okey, baru beli. Okay. So tu yang kedua, checklist yang kedua. Yang ketiga, saya nampak saya lebih prefer kepada melihat siapa yang menulis buku. Dia memanglah orang kata macam tengoklah siapa yang apa konten dia, jangan tengok siapa yang menulis sebagainya kan. Tapi kalau kita tak tengok langsung siapa yang menulis, orang yang tak pernah run iklan pun tiba-tiba tulis buku iklan, kita pun beli buku dia. So still kita kena ada masa, kita kena tengok siapa penulis dia. Dan Akif Azizan antara marketer ataupun business owner yang saya nampak
boleh diikuti lah dengan senang, dengan faham, dan dia ada result proven dia. Saya rasa dia tak ada owner business. Kalau ikutkan kepada dia punya talk sebelum ni, dia lebih kepada dia menjual produk orang. Wallahualam sekarang mungkin ada bisnes dan sebagainya. Sekarang rasanya dia founder bersama Uncle Tiger, Hack Launch dengan Akademi Wire Academy. Oh, Wire. So tu mungkin yang latest lah update kan. Tapi kalau ikutkan dia punya perjalanan tu, banyak yang dia menjual produk orang. So tu 3 lah guideline yang saya boleh bagi. So kita pergi ke buku ni. Jadi dalam buku ni, tuan-puan, The Art of Copywriting, karya daripada Akif Azizan. So basically dalam buku ni, buku dia quite interesting, cantik. Dia tidak membosankan. Dia bukanlah ada ada sebahagian buku dia just black and white saja. Mungkin letak gambar-gambar, tapi buku ni dia memang full of color. Yalah, dia full of color, dan ada infografik, dan juga ada gambar-gambar yang mungkin walaupun muka surat dia 118 lebih tepat, dia tidak membuatkan kita rasa bosan. Tahu-tahu baca je dah habis. Dan buku ni juga dia menariknya, dalam buku ni dia ada 10 bab. Ada 10 bab. So hari ni mungkin kita sempat membincangkan beberapa bab sahaja. Mungkin pada episod akan datang kita akan try bawa bab yang akan datang, sebab antara bab yang saya boleh kongsikan kepada pendengar sekalian, menarik bab-bab yang ada. Okey, antaranya saya boleh share bab yang pertama, diceritakan mencari masalah pelanggan untuk menghasilkan copywriting. So daripada tajuk je kita dah dapat idea dan gambaran bab ni nak tulis tentang apa, nak dikongsikan tentang apa. Kemudian bab yang kedua, cara membuat copywriting untuk offer. Untuk offer dalam copywriting tu, kemudian ini pun antara masalah sebahagian copywriter, yang dia tahu offer yang nak ditawarkan, bahkan mungkin offer yang ditawarkan tu irresistible ataupun offer yang tidak dapat ditolak, tetapi dia tak tahu macam mana nak describe, nak meluahkan. Dia ada orang yang dia dalam kepala dia berair, orang kata, idea tu, tapi nak menulis tu dalam bentuk tulisan tu, orang kata istilah dia writer's block. Jadi Akif Azizan ni menyediakan satu cara lah bagaimana untuk menulis copywriting untuk offer. Kemudian pada bab yang ketiga, cara menggunakan storytelling di dalam headline copywriting. Headline copywriting ni ada kajian menyatakan 90% manusia, 90% orang akan baca headline. Jadi macam mana headline ni, dan itu satu fakta lain. Satu fakta lain adalah sebahagian besar, saya tak ingat angka berapa persen, tapi sebahagian besar orang suka membaca dalam bentuk cerita. Jadi dua fakta ataupun dua fakta yang menarik ni digabungkan, dua resepi ni digabungkan dua ingredient digabungkan menjadi satu resepi. Satu ingredient headline, satu lagi ingredient storytelling digabungkan menjadi satu resepi yang punyalah. So cara menggunakan storytelling dalam headline copywriting. Kemudian pada bab yang keempat, ini rare sikit, iaitu tiru copywriting orang lain dan convert lebih baik daripada mereka. Ini cara orang bijak meniru lah. So instead of kita tiru, zaman-zaman sekolah Kazik, lu pernah meniru ke? PNC. So meniru copywriting orang lain ni. So basically dia ajar macam mana kita nak ambil copywriting orang lain dan convert versi kita, ataupun istilah dia inovasi, tiruvasi dan jadi lebih baik. Kemudian bab yang kelima, strategi copywriting yang menghasilkan 1 juta. RM 1 juta. So macam mana, ni satu strategi yang dia agak quite technical, tapi kita boleh belajar perkara tu. Kemudian bab yang keenam, strategi asas untuk scale copywriting dan marketing bagi mencapai 1 juta. Tadi dia ajar strategi copywriting yang menghasilkan 1 juta. Tapi bab yang keenam ni dia ajar strategi asas untuk scale copywriting dan marketing.
untuk mencapai 1 juta. Ini untuk kes yang dia buat sales mungkin tak capai-capai 1 juta. Jadi ini dia ada strategi asas, basic strategi, macam mana nak buat satu roadmap menuju 1 juta yang pertama. Kemudian bab yang 7, cara brainstorm dan buat copywriting. Ini untuk jual penapis air. Ini tuan-tuan, ini lebih spesifik. Dia masuk bab yang seterusnya ni, bab yang ke-7 ni bab yang spesifik. So cara brainstorm dan buat copywriting untuk penjual, untuk biasa ejen-ejen untuk jual penapis air. Kita tak sebutlah nama brand-brand yang ada, mungkin anda lebih tahu. Kemudian bab yang ke-8, formula membuat copywriting untuk hartanah. Ini untuk ejen-ejen hartanah. Macam-macam ejen hartanah ada di Malaysia ni. So pernah jual hartanah? Tak pernah. Tak pernah lagi broker ke? Tak pernah. Belum lagi Mana tahu tiba-tiba je kasih pernah dalam Saidina. Dalam Saidina lah. Kemudian bab yang ke-9, cara membuat copywriting untuk takaful. Ini kepada tim-tim ejen-ejen takaful, daripada leader sampai ke tak panggil takaful ke, kita tak panggil founder kan, leader kepada ejen-ejen sebagai. Ini diajarkan macam mana buat copywriting yang baik untuk takaful, untuk ejen takaful. Dan bab yang terakhir, ini study case. Macam mana 20,000 unit phone holder boleh berjaya dijual. Yang mana cerita asal dia, bagaimana kes dia tidak berjaya dijual, dah hampir jadi produk bawah katil. So akhirnya berjaya dijual sebanyak 20,000 unit. Dia ada study case dia yang spesifik, yang bila saya baca macam quite interesting dan sangat menarik lah. Okay, so ini adalah 10 bab ke Zee? 10 bab yang kita tu saya cakap kita mungkin tak sempat untuk ulas dalam satu episod. Dia akan panjang. Cuma kita akan mungkin ulas beberapa bab, dan kita akan langkau bab tu. Sebab menariknya buku ni, Kazi, buku ni dia ada certain buku, format dia pada bab 1, bab 2 dan seterusnya, dia sentiasa saling orang kata melengkapi dan interrelated. Maksudnya kita tidak boleh ketinggalan satu bab, sebab kalau kita masuk bab yang seterusnya, kita tak boleh tangkap apa nak cerita dalam bab tu. Tapi bab buku ni, saya boleh kata hampir semua bab dia boleh berdiri secara sendirinya. Anda boleh baca secara langkau, boleh baca bab-bab yang anda nak baca saja, dan dalam keadaan anda faham apa yang nak disampaikan pada bab tu, without referring a previous chapter. So itu antara kekuatan pada buku ni lah. So sebab tu ini antara buku yang kita jadikan tema untuk podcast kali ini, insyaAllah. Okay, mungkin so sebagai pengenalan, mungkin kita boleh sebab di tajuk ada The Art of Copywriting, mungkin Kazib boleh ceritakan sedikit lah pada pendengar sana. Mungkin ada yang masih tertanya-tanya copywriting tu apa. Mungkin ada yang baru nak dengar, mungkin sebelum ni follow Kazib daripada jauh. Kazib ni buat apa sebenarnya kan? Lama nanti copywriting tu apa? Mungkin boleh Kazib ceritakan sedikit copywriting tu apa sebenarnya, sebelum kita masuk dalam buku ni. Copywriting ni kalau bahasa simple lah, apa yang saya sendiri buat sekarang ni di Reka Digital, iaitu kita buat ayat iklan lah. So ayat iklan yang kita masukkan bersama-sama dengan kita punya bahan kreatif, ataupun yang kita panggil video ataupun poster. So kita sekalikan dalam satu iklan, kemudian kita bayar Facebook untuk paparkan iklan ni kepada user Facebook yang ada. Itu untuk Facebook lah. Kita buat juga TikTok, Google dan sebagainya. So semua ayat iklan ni kita panggil sebagai copywriting. Jadi dalam copywriting ni pun dia ada banyak mazhab, banyak kefahaman dan sebagainya lah. So dan banyak juga sifu-sifu yang mengajar. Dan setiap sifu dia ada cara yang berbeza. Ada yang suka buat formula apa, kalau pernah dengar formula AIDA. Ada yang suka formula FAB. Ada yang suka formula PAS pun ada. Bukan parti politik lah. Ada PAS, Problem Exaggeration kot. Exaggerate E A tu tak tahu, kena check balik lah. Expectation dengan solution. S tadi solution. Tapi sebenarnya semua tu dia berbalik kepada AIDA. Itu setakat pemerhatian saya lah. Jadi dia luas, dan kalau ikut kepada sekarang,
even sebenarnya ada iklan yang kadang-kadang tak perlukan copywriting pun, ataupun copywriting dia simple je, tak perlu guna pun AIDA dan sebagainya. So itu trend sekarang. Kira berdasarkan video ataupun poster tu sendiri pun dah cukup strong. Tapi video tu mesti ada tulisan juga kan? Betul. Dalam tu pun belakang dia ada copywriting script, ataupun script apa yang dia nak buat lah kan. Tapi itu pun still ada video-video yang diambil secara tanpa sengaja. Tak tahu je pergi kan, tak tahu je okey, tak tahu je boom. Tapi selepas, even kalau situasi macam tu pun, selepas dia masuk iklan, dia pergi WhatsApp ataupun landing page, kat situ pun ada copywriting lah, ayat-ayat untuk convince orang supaya membeli, membuat sumbangan kalau untuk NGO dan sebagainya lah. So itu beringkas untuk copywriting. Dan copywriting saya buat tambah, sebab apa saya terfikir lama sebenarnya kenapa dia panggil sebagai the art, seni kan. So sebenarnya copywriting adalah skill lah, skill yang mahal dan skill yang memang kena belajar. Sebab kita sebut skill ni, ada skill yang dia dapat secara orang kata bakat, tapi ada setengah skill ataupun ada setengah orang, bila skill tu dia perlu asah, dia kena buat setiap hari, dia kena praktis. Kena macam dunia bola tu, kita ada biasa orang compare Messi dengan Ronaldo lah. Messi ni orang kata macam bakat lebih, Ronaldo ni kena hard work lebih kan. Tapi even sebenarnya Messi ni pun, walaupun dia bakat lebih, dia still kena datang training, still kena asah kan. So skill adalah benda yang kita kena asah, aktiviti yang kita kena asah sampai kita mahir lah. So sebab itulah dia the art, seni copywriting. Jadi sebetul, saya setuju. So copywriting ni basically, kalau saya boleh tambah, copywriting ni basically dia adalah, kita panggil dia secara fundamental dia adalah ayat jualan lah. Ayat jualan, dan dia membezakan dengan apa yang kita sebut sebagai writing biasa ataupun penulisan biasa. So basically tuan-tuan, writing biasa ni kita boleh belajar, dan secara amnya semua rakyat Malaysia yang pernah melalui sistem pendidikan formal boleh belajar, boleh menulis. Sebab kita belajar penulisan, kita belajar buat karangan. Tetapi apa yang membezakan writing biasa dan juga copywriting ataupun kita panggil sebagai ayat jualan adalah writing biasa ni, kita panggil writing lah, ataupun penulisan asas. Penulisan ni dia kebiasaan dia ada struktur, namun dia biasanya dia habis sekadar itu, dan dia sekadar nak menyampaikan maklumat saja, menyampaikan serta-serta maklumat. Itu dia kalau macam kita buat karangan, contohlah kalau zaman sekolah ya, kita ceritakan ni seliput apa, saya sebuah pen biru kalau sekolah rendah, apa, biografi ataupun biografi, yalah biografi, autobiografi. Yes. Saya sebatang pen lah saya. Lepas tu masuk sekolah sikit, sekolah menengah sikit, mungkin kita masuk karangan-karangan yang mungkin quite advanced sikit, ceritakan tentang alam sekitar dan sebagainya. Tapi kebanyakan karangan tu dia berbentuk menyampaikan maklumat, dan ayat-ayat dia pun ayat-ayat yang kalau kita baca kita kena fikir apa kendati pun begitu, marca pada ini di era globalisasi ini dan sebagainya lah. So membuatkan kita baca dan berfikir, dan kita rasa macam dia full of jargon lah. Biasanya karangan ni, writing ni kadang-kadang dia sometimes dia full of jargon, dia banyak ayat-ayat jargon ni, ayat-ayat yang memerlukan daya fikir yang lebih banyak sikit lah, lebih banyak berbanding penulisan kebiasaan. So ayat-ayat biasa itu writing. Tetapi bezanya dengan ayat jualan, apa yang membezakan utama dengan ayat jualan? Ayat jualan ni bukan sekadar menyampaikan maklumat, dia tidak terhenti sekadar menyampaikan maklumat, bahkan dia juga mengajak orang untuk membuat tindakan. Itu membeza utama antara writing dengan copywriting. Membuat tindakan tu key factor yang paling besar. Sebab kalau kita baca karangan, let's say lah kita seorang guru penulisan, kita baca karangan anak murid kita ataupun kita baca penulisan, kita tak rasa apa-apa tindakan yang perlu kita buat. Okay, kita kena fikirlah sendiri. Tetapi beza dengan ayat jualan, kita disuruh untuk membuat tindakan, dan how untuk disuruh tu tanpa kita memaksa. Kita, sebab tu dalam ayat copywriting dia ada, macam Tuan Kazi sebut, dia ada pelbagai mazhab.
Dan antara fundamental, kalau kita compilekan semua mazhab-mazhab ni, okay, antara fundamental yang kita boleh sebut di dalam ayat copywriting ni mesti at least mempengaruhi ayat-ayat yang bersifat, dia mesti ada, dia mengandungi elemen-elemen yang kita panggil sebagai elemen pujukan. Kemudian elemen-elemen mempengaruhi, influence. Kemudian dia ada elemen-elemen yang kita panggil clarity, dia jelas. Ayat dia mesti jelas. Ayat dia tidak dia tidak kena fikir. Dia tidak perlu, dia jelas lah. Dia clarity ni dia memang jelas sejernih kaca ni. Dan yang terakhir, dia juga perlu ada elemen-elemen straightforward. Straightforward, tidak perlu, sebab ayat jualan ni kita nak jual pada orang, kita nak orang tu membuat tindakan secepat yang boleh. Kita kalau macam ada buku The Art of Selling, The Art of, macam-macam lah sebenarnya The Art of ni. So Wow. apa? Sun Tzu. Dia ada The Art of War, The Art of Selling, The Art of Closing, The Art of Copywriting, The Art of Business, The Art of whatsoever the arts are. So tapi dalam segi seni menjual, sebab copywriting ni pun ayat menjual, paling penting sekali, key factor dia adalah kita nak closing as soon as possible. Kita tak nak fikir. Dia tanpa kita paksa. Dia beza tau kalau kita beli buku ni cepat sekarang, kita paksa dan dia beli dalam keadaan. Tapi dia beza dengan kita buat ayat persuade, pujuk dia, kita pengaruhi dia, kita bagi dia jelas dan kita bagi straightforward, membuatkan dia rasa macam okey, aku beli, tanpa dia rasa terpaksa dan dia rasa rela hati. So itulah the art of copywriting lah, seni copywriting yang mahal. Dan bagi saya lepas tu cuma beza dia macam mana nak menyampaikan kaedah-kaedah tu, menyampaikan seni-seni mempengaruhi, seni nak orang buat closing. Dia adalah datanglah pelbagai kaedah yang kita panggil, macam Tuan Ghazi sebut sebagai PAS lah, AIDA, FAB dan seterusnya. So dia quite interesting. Copywriting ni dia satu seni yang interesting, yang macam Tuan Ghazi juga sebut, compliment je lah kan. Dia sifu. Dia satu skill, dia kena asah lagi dan lagi. Dia tidak boleh terhenti sekadar macam aku dah closing, dah habis. Dia tidak berlaku macam tu. Alright, so Ghazi, kita dah habis lama pada introduction ni saja. Kita tak masuk lagi. Kita tak masuk lagi topik. Okay Ghazi, so kita hari ni mungkin kita sempat untuk membahaskan, kita ambil dua topik lah saja Ghazi, boleh? Kita ambil untuk awal ni, untuk sesi awal ni, episod yang ketiga ni, kita akan sentuh pada bab yang pertama, iaitu mencari masalah pelanggan untuk menghasilkan copywriting. Dan juga kita masuk bab yang ke-10 terus. Boleh bab ke-10 terus, 20,000 unit phone holder yang terjual. Macam mana kita boleh belajar the study case yang quite interesting lah. Okay, so let's go. Boleh? Right, so kita pada bab yang satu ni, mencari masalah pelanggan untuk hasilkan copywriting. So menariknya, pada bahagian awal ni dia ceritakan framework A. Mungkin Kazik boleh share sikit apa framework ni cerita sebenarnya. Dia share ataupun dia kongsikan framework yang kita guna pun sebenarnya bukan untuk copywriting semata kan, tapi dia lebih juga kepada untuk mungkin the whole campaign marketing sebelum kita nak run iklan tu sendiri. Even dalam kreatif, video, poster, sebenarnya kita gunakan framework yang sama lah, tapi dia fokuskan kepada copywriting mungkin sebab buku dia adalah The Art of Copywriting. So Tuan Akif ataupun buku ni dia cerita tentang 3 perkara untuk mendapatkan idea untuk buat copywriting. So first dia sebut tanya kepada diri sendiri sama ada produk ni membantu ataupun tak, ataupun servis ni membantu ataupun tak. Kedua, dia akan pergi kepada tengok testimoni ataupun feedback. Yang ketiga, dia akan survey orang prospek ni adalah golongan yang bakal pelanggan kita ataupun pelanggan, orang yang mana membeli produk kita. Dia lebih kurang macam feedback tadilah yang kedua. So 3 benda tu. So yang pertama, bila dia kata tentang tanya diri sendiri,
Itu lebih kepada kita yakin ke tak lah dengan kita punya produk atau servis ni boleh bantu orang. So bila kita buat bisnes ataupun kita jual satu produk tu, kalau produk tu tak ada demand ataupun tak menyelesaikan masalah orang tu, buat apa kita jual? So kita, bila kita nak pemilihan produk in the first place, kenapa kita pilih produk tu pun dah kena clear. So bila dah ada produk yang clear, yang boleh membantu orang dan terbukti, bukan bantu seorang dua yang lain tak bantu kan, so tu lebih kurang scam pun ada. So membantu orang secara ramai, dan kita boleh gunakan, kalau dulu time sekolah kita belajar apa, MAS BBD, MAS BBD, mengapa, apa, siapa, bila, bagaimana, di mana. Saya tak pernah belajar. Tak pernah belajar. Formula menarik. MAS BBD. Sebab masuk di bilik kebal tadi. Betul lah. So MAS BBD tu, so semua ni boleh tanya balik pada produk ni, kenapa aku jual, apa solusi dia, siapa yang aku nak jual produk ni, di mana orang yang berada, di mana pelanggan berada, pelanggan yang nak membeli produk ni berada. So kita gunakan konsep tu lah sebenarnya. So tu yang pertama, cara nak dapatkan idea ataupun nak dapatkan operating yang powerful lah. Lepas tu yang kedua, cara yang antara yang saya suka lah, paling gemar sekali, kita tengok feedback, customer punya testimoni. Sebab saya suka adalah dia senang dapat sebenarnya. Even kalau customer tak bagi feedback tu, kita boleh cari di beberapa platform lain. Contohlah di Shopee ada Shopee review, di Lazada ada Lazada review, dan di beberapa platform lain lah. Itu kalau contoh, kalau macam customer tu beli, biasa sekarang zaman e-com kan, dia beli, dia dapat barang, kadang dia tak bagi feedback pun. So kadang produk yang sama kita boleh dapat dalam Shopee, Lazada dan sebagainya. Tapi janganlah gunakan testimoni yang barang baik dah sampai, Alhamdulillah. Kalau testimoni tu letak dalam iklan pun, itulah, saya pun tak tahu kenapa dia letak dalam iklan. Ada juga tak ada. Dia mungkin dia nak buka servis kurier. Boleh jadi. So testimoni tu pun kena pilih lah, testimoni yang satu yang menampakkan hasil. Contoh sebelum ni saya pernah beli jual satu produk jeragat. So memang testimoni daripada Shopee sendiri. Dia tulis, terima kasih seller, saya dah beli untuk mak saya. Tu first, siapa yang dia nak jual? Anak yang nak beli untuk mak. Lepas tu, saya dah beli untuk mak saya suka, selesa pakai dekat kampung. Contoh. So situ pun dah ada dua sebenarnya. So jeragat dia hilang lah. Jeragat dia tak ingat, tapi itulah poin-poin dia kan. So boleh guna sebenarnya. Kalau cara yang mudah, kita boleh copy paste masuk dalam headline, ataupun kita olah balik ayat tu, tapi dengan syarat maksud dia sama lah. So tu cara yang simple. Dan daripada situ kita tahu dah kita nak buat video ataupun poster yang macam mana. Lepas tu copywriting macam mana, daripada review tu saja. So untuk bahagian review ni dia powerful lah sebenarnya, cuma kita kena select betul-betul. Dan yang menariknya, bila saya jual produk jeragat tu juga, saya buat marketing untuk produk jeragat tu, ada satu review lagi, dia kata dia berkaitan dengan bila dia pakai, jeragat hilang, lepas tu dia nak selfie lebih yakin. So ada satu lagi angle marketing lain, dan headline tu memang saya guna. Dia punya exact word saya tak ingat, tapi bila mungkin ayat dia macam, bila pakai produk jeragat ni, saya lebih yakin untuk selfie dengan kawan-kawan. Itu pun jadi headline, selfie yakin dengan produk XYZ. Contoh. So tu angle-angle semua ni, kita kadang kita brainstorm, tanyalah ChatGPT dan sebagainya, kadang mungkin tak dapat sampai ke level tu. Tapi bila kita tengok feedback, dia akan ada lah. Tu yang kedua. Yang ketiga, terus survey kepada prospek ataupun pelanggan. Survey dengan cara ikutlah Google Form ke, nak WhatsApp, poll ke dan sebagainya. Tapi point dia sama, kita nak tahu kenapa orang ni minat dengan produk kita dan kenapa dia beli. So tu tiga perkara yang saya rasa kita boleh apply terus. Even kalau nak apply terus, boleh terus buka Shopee dan Lazada dan sebagainya, tengok sendiri apa review dia.
Itulah setakat ni. Orang kata secara keseluruhan, apa yang nak dirangkumkan pada bab yang pertama ni, kalau saya boleh tambah sedikit, iaitu dia tidaklah tambah sebenarnya, lebih komplimen lah orang kata kan. Kita rasa macam ampun sifu. Okay, so apa yang Tuan Akif Azizan nak sampaikan pada bahagian yang pertama ni, iaitu kita nak buat copywriting. Biasanya orang macam awal tadi saya sebut, orang akan start ataupun kita panggil writer's block untuk buat copywriting ni kerana ada beberapa perkara yang menghalang. Antaranya adalah pengalaman itu sendiri, ataupun mungkin kita lack of bukan necessarily reading a books, maybe kita sometimes kena reading experience person. Kita kena baca pengalaman orang, baca pandangan-pandangan orang, sebab baca ni not necessary reading word by word. Dia boleh jadi dengan kita mendengar pun sebenarnya kita membaca jugalah. Jadi ini apa yang Tuan Akif cuba nak sampaikan dalam untuk kita membangunkan satu copywriting. Kita bangunkan dengan kita kenal pasti masalah pelanggan, sebab at the end of the day copywriting ni kita buat untuk selesaikan masalah orang. Jualan ni ataupun kita jual sesuatu perkara untuk menyelesaikan masalah orang. Sekiranya produk ataupun servis kita tidak mampu menyelesaikan masalah orang, dia tak bermakna apa-apa sebenarnya. Dia nothing, orang tidak berkenan dan orang tidak mungkin tidak mahu membelilah. So itu yang pertama, itu yang paling penting. Jadi untuk kita kena identify masalah pelanggan. Jadi kita awalnya adalah dia bangunkan dengan kita tanya diri sendiri dulu. Tanyakan diri sendiri, let's say lah, kalau saya nak menjual cawan ni, adakah cawan ni siapa yang nak akan beli cawan ni? Dan of course orang yang cipta cawan ni dia fikir macam mana cawan ni boleh sampai ke tangan pelanggan. Contoh macam saya pun tak terfikir saya akan beli cawan ni, dan saya pun tak ingat bila saya beli. Itu point dia. Tapi fortunately lah, cawan ni sampai di tangan saya. Jadi dia dah fikir dulu siapakah pelanggan dia sebenarnya. Dia mungkin dah tanya diri dia, cawan yang macam mana orang suka, dan cawan ni sesuai untuk certain occasion, setengah keadaan. Dia tidak sesuai untuk dalam semua keadaan. Contohnya mungkin dia sesuai untuk keadaan bentuk, mungkin adalah bentuk formality atau mungkin bentuk di pejabat, sebab dia punya bentuk design dia pun, kalau kita discuss cawan lah kan, bentuk design dia pun design yang quite formal. Nampak entah kemas, simetri, cantik, dan dia nampak simple. So dia sesuai untuk certain occasion yang quite professional dan formality. Tapi kalau dalam event, contoh kalau macam acara tahunan sukan nikah, tak sesuai lah guna cawan ni. Mungkin tak sesuai, mungkin sesuai guna cawan plastik. Kalau minum orang ramai-ramai datang, ada program makan-makan sukan nikah kat padang, kat sukan, kat padang bola ni, mungkin tak sesuai guna cawan ni. Mungkin perlu cawan polystyrene sebagainya, dan dia tapi benda tu dia dah tanya diri sendiri. Kemudian itu satu part. Kemudian yang kedua adalah dia kaji selidik testimoni. Kita kena faham satu hakikat bahawa kita bila jual satu perkara, kita bukan hanya kita saja yang pernah menjual. Basically dah pernah ada orang lain jual juga. Kecuali lah kalau benda tu betul-betul rare. Contohnya macam rare ni benda-benda yang high end punya teknologi lah. Tapi kita cerita dalam skop produk yang simple. So basically macam contoh lah ni kan. Kita ambil contoh lain pula. Pasu kecil kan, nampak simple, beli mungkin harga dia dalam RM2 10 sen. You may guess where it came from. So harga mungkin dia murah dan dia nampak simple, tetapi ada orang lain dah jual. So orang lain jual tu kita boleh baca dia punya testimoni dia. So mana dapat seperti yang tuan kasih sebut, kita boleh tengok sama ada di Shopee, di mana-mana platform lah, platform commercial, e-commerce. Ada banyak platform e-commerce sekarang ni. So kita boleh tengok, boleh baca review dia. Dan even kadang-kadang ada dekat social media ni boleh jumpa kan. Di social media pun boleh jumpa. So kita boleh baca review dia, okey ke, nampak simple, nampak kemas. So kita boleh gunakan kaji sendiri dengan syarat produk yang sama lah, yang produk lain jual benda lain. So dia lebih kepada yang tu etika dalam copywriting. Dan kan seperti memang ada orang yang
business minded, dia gunakan review daripada situ, daripada Lazada sebagainya, dia beli produk yang sama dekat kedai yang sama, lepas tu dia jual dengan harga yang triple, fourple. So daripada RM2.10 dia jadi apa, RM5, RM10, tak apa, dia buat bundle kan. Buat 5 dapat apa, RM20 so dia gunakan konsep yang sama sebenarnya, cuma dia effort sikit, dia kena jual kat orang lah. Betul. So dia boleh, so dia, dengan sebab orang tu dia dah ada testimoni sendiri, dah open sources pun benda tu kan. So kita kalau kreatif sikit mungkin kita boleh multiple sikit, cuma dia quite risk. Kalau laku, untuk laku lah, sedap lah. Tak laku, termenung sikit lah. Tapi yalah. So cuma yang praktikal tu betul lah kena jaga. Dia tak semesti dalam iklan tu kita kena claim yang memang dah ada orang beli kan. So kita boleh guna, maksudnya kita guna testimoni tu, bukan je kita copy paste bulat-bulat. Kita gunakan idea daripada situ, kita olah, lepas tu jadikan dalam bentuk ayat iklan. Ini antara perkara lah yang kita boleh belajar, kaji slate testimoni. Dan yang terakhir adalah survey prospek ataupun pelanggan kita. So basically ini untuk orang yang biasanya kita dah ada pelanggan yang sedia ada, ataupun sebenarnya Tuan Akif juga dia cadangkan sekiranya kita tak ada pelanggan. First time lah ni, contoh kalau anda semua ini kalau anda semua sedang menonton, first time nak buat bisnes, tak tahu nak buat bisnes apa, terfikir nak, contohlah saya bagi contoh, jual cawan Pikachu ni, boleh pegang cawan Pikachu ni, comel, bergaya, unik, estetik. Anak jual cawan ni, nak dapatkan masalah-masalah ataupun info-info ataupun apa perkara yang penting untuk anda dapat tahu. Macam mana nak buat survey? Anda tak ada pelanggan, anda first time nak jual. Jadi caranya yang dikongsikan adalah anda boleh buat Google Form. Buat Google Form, nyatakan gambar ni, lepas tu letaklah pernah tak beli cawan ni, apa ni, apa pandangan. Ini contoh cawan lah. Of course lah kita tak perlu buat Google Form untuk jual cawan ni, jual je lah. Tapi ini cerita kalau produk yang quite expensive, ni sesuai untuk produk expensive, let's say macam harga dia 100 ke atas, and then kita boleh buat lah form tu. Mungkin kita boleh buat survey, pernah tak beli produk macam ni, pengalaman anda beli, apa masalah bila beli produk ni dan sebagainya. Buat guna Google Form atau even WhatsApp. Buat WhatsApp survey, tanya orang pun. Kalau nampak buat story WhatsApp, sekarang ada WhatsApp story kan, siapa yang pernah beli ni, PM saya, ada perkara nak tanya. So tanya, pernah, itu survey, mungkin boleh tanya 3-4 orang. 3-4 orang pun mungkin dah cukup memadai untuk kita dapat gambaran bagaimana kita nak rangka copywriting untuk produk ni. Ni dia cerita nak rangka copywriting tau, bukan rangka offer, strategi bisnes, jual dan sebagainya. Ni rangka nak buat copywriting saja. Ataupun boleh tanya orang sendiri, masuk grup-grup. Kalau di kat media sosial ni kita ada Facebook group. Rasa kalau macam beli, let's say beli apa-apa produk, dia ada geng-geng, kelompok-kelompok yang grup peminat sekian ni, grup peminat deko. Contoh kalau jual barang deko kat Facebook ataupun dekat Instagram ada grup Ada. So buat grup yang boleh, atau WhatsApp grup, cari grup-grup ni ada cerita yang grup deko rumah, sui rumah kan. So masuk, itu tanyalah, korang pernah beli tak ni, apa semua, dapatkan feedback kat situ. Dan itu pun boleh jadi satu idea dan satu gambaran bagaimana untuk menghasilkan copywriting yang orang kata ada kick dan menarik. So that's it. Ini untuk bab yang satu, bagaimana nak cari masalah pelanggan. Ini saja kalau kita bincang pun boleh jadi satu episod. Satu episod. So kita mungkin sebab tu kita pergi ke setengah jam lah. So kita pergi ke bab yang 10, yang terakhir, iaitu bagaimana study case 20,000 unit phone holder boleh terjual. Ini quite menarik sebab saya bila baca tu, saya macam saya rasa pengalaman personal lah. Kazik, dia macam mind blown kat. Wow, macam very specific. Mungkin Kazik boleh cerita sedikit secara ringkas. Case study yang 20,000 unit phone holder kan. Waktu tu dulu sebelum PKP kita ada satu program yang kumpulkan semua usahawan digital dekat PWTC, saya ingat lagi. So ada beberapa slot yang berbeza-beza lah. Ni tahun bila? Mungkin 2017-18 tu, sebelum PKP. Sebelum PKP.
Okay. Dan itu memang setiap tahun lah dia dijalankan. Tapi lepas PKP sedengar saya dia belum ada lagi lah. Okay, kita boleh buat. Kita boleh buat. Tapi dari itu menarik, ada kumpulan speaker-speaker digital marketer yang famous dan yang influence dan yang memang terbukti semua ni. Dan antara slot yang ada, slot Tuan Akif Azizan lah. Waktu tu dan Edikan cerita memang saya baru nak start belajar marketing semua. Lepas tu sajalah tengok dalam seminar ni ada Tuan Akif dan dia menceritakan kisah dia yang sama dalam slot tu. Even sebenarnya kalau ada beberapa kelas fizikal pun biasanya dia akan sentuh juga pasal case study yang sama lah. Jadi 20,000 unit terjual ni, dia kalau cerita asal dia dulu, sebelum ni dia nak bantu member dia lah, nak habiskan jualan 20,000 unit phone holder. Member dia beli daripada China, lepas tu tak terjual. So dia nak tolong. Dan framework yang dia guna agak menarik dan agak ringkas, tapi boleh muatkan kita macam terbuka fikiran lah. So saya dapat dua perkara. First, dia jual kepada spesifik target audience ataupun kepada market yang agak spesifik lah. Tapi dia tak ada spesifik sampai beberapa orang je guna item tu, bukan. So dia target itu adalah untuk pengguna-pengguna kereta model yang berbeza. So ini pun dijalankan proses split test lah. Dia listkan beberapa senarai kereta, ada Mercedes, ada BMW, ada Honda dan sebagainya, ada Myvi, ada Proton. Dan yang menariknya, antara yang paling mendatangkan jualan yang banyak adalah daripada Myvi. So orang yang pakai kereta Myvi yang banyak membeli phone holder ni lah. So lepas tu dia dah jelas lah, oh okay, so maksudnya dekat phone holder ataupun orang yang pakai kereta Myvi ni dia suka beli phone holder yang macam tu. Dan bila masuk bahagian dia punya pricing dia ataupun bahagian harga dia, dia sebut lah, dia kata kalau harga asal dia seingat saya dalam 50 kot. Saya bagi contoh RM50. Tetapi untuk pengguna Myvi sahaja dapat harga 39 free postage. Wow. Tapi dia tak boleh terus, saya nampak dia tak boleh terus nak jump ke bahagian tu terus. Mungkin dekat pasal split test tu, bila dia dah validate betul-betul, okay, Myvi lah jawapan dia, so dia pergi pada pricing. Kemudian dekat bahagian CTA dia pun agak menarik lah. CTA dia kata kalau tips dia kena ada, kita sebut CTA lepas tu kena ada expectation yang customer boleh bayangkan. Contoh, beli sekarang, PM nombor WhatsApp sekian-sekian, dan kami akan postkan hari ini juga. So esok dah boleh pasang dalam kereta Myvi anda. So orang bila baca tu, orang dah macam, aku beli hari ni, okay, dia post hari ni, esok boleh pasang, boleh guna lah buat jalan. So sampai level macam tu lah yang dikongsikan Tuan Akif ni kan. Dia menarik lah sebenarnya. Kalau kita tengok pada strategi dia sebenarnya adalah strategi yang sama yang kita bincang tadi mula-mula. Angle marketing, nak jual kepada siapa, macam jeragat tadi kan, kepada anak yang nak hadiahkan kepada mak ke, ataupun kalau macam telekong Siti Khadijah, anak nak hadiahkan kepada mak juga. Tapi sekarang macam dah lain sikit kot. Sekarang dah lain. Apa saya pun dah lupa dah apa iklan. Tapi yang tu pun tiba ramai pula yang copy kan. Produk lain pun tiba nak hadiahkan dekat mak juga. Semua nak hadiah kat mak. So tu sebenarnya target audience ataupun angle-angle yang menarik lah sebenarnya kalau kita nak cuba dalam marketing. Dan untuk case study yang 20,000 unit holder ni, dia ceritakan macam itulah, dia fokus kepada pengguna ataupun pembawa kereta Myvi. Kemudian yang itulah yang paling top membawakan sale lah. So dia menarik. Cuma sebenarnya kalau kita fikir balik, sebenarnya back to basic. Kita tahu siapa kita nak jual, kepada siapa kita nak jual. Tapi fasa split test tu fasa yang penting lah. Dia takkan dapat conclusion yang Myvi lah yang paling perform kalau dia tak split test. Betul. Sebab tu dalam satu bab dia kata, dan saya setuju lah, dia infinity bakar duit. Contoh kalau kita nak sale 1 juta, takkan split test kita nak cost 100, 200, 300. Dia boleh jadi 10,000, 20,000 untuk split test saja. Tapi itulah Kazid, ramai orang yang dia rasa macam
marketing ni seboleh nak zero cost marketing. Macam mana nak 1 juta tapi zero cost marketing? Adakah tu possible ke Zik? Nak cuba boleh. Boleh. Dia banyak lah, boleh lah post setiap hari, setiap 10 minit dalam Facebook group, WhatsApp group dan grup-grup yang ada lah. Tapi ada orang yang nak mudah lagi, dia buat dia ambil WhatsApp blaster, apa-apa blaster tu lah, yang auto kan. Itu pun dah guna kos. So tak boleh masuk zero cost juga. Si tak zero. Dan zero cost dia pun, kalau zero yang dia faham jumlah nilai ringgit duit, memang zero lah. Tapi sebenarnya masa dia guna. Yes. So dia tak ada totally zero. So ikutlah pilihan masing-masing. Dia sayangkan masa dia ke ataupun dia sayangkan duit dia ke. Tapi kalau saya memang akan bias kepada buat bakar duit kepada marketing lah. Basically nak zero cost marketing ni, dia tidak berlebihan lah. Kalau saya kata dia satu utopia. Utopia maksudnya? Utopia tu maksudnya macam too good to be true. Melainkan lah kalau kita kita sebut zero cost tu adalah cost duit. Dia macam terlalu too good to be true. Tapi kalau kita sebut cost tu maybe subjektif, masa okay, possible je. Tapi datang satu persoalan, adakah berbaloi? Adakah worthy lah dengan masa yang dilaburkan gitu. Saya akan tengok pada zaman sekarang pun, walaupun orang kata boleh zero cost sebab adanya TikTok. TikTok kadang yang betul-betul famous kan, buat live sekejap pun dah berapa ribu masuk, pak dapat sale dan sebagainya kan. Tapi still dia ada kos-kos lain yang saya rasa dia mungkin belum consider. Mungkin kos ialah tak pacak laptop dan pacak phone tu pun dah guna kos. Mungkin dia kena hire content creator lain, ataupun dia punya phone yang lagi berkualiti, lagi canggih ke. Sebenarnya dia ada kos-kos lain. Biasa geng-geng ataupun orang-orang yang nak kepada zero cost ni, bagi saya dia still tak bersedia untuk push betul-betul marketing dia. Kalau saya nampak, kalau zero cost, kalau contoh case tadi yang kita ambil case TikTok tu, even saya pernah buat affiliate, even sebenarnya pun dia ada cost juga. Dia makan contohlah, let's say lah kita ambil dua study case. So study case pertama, kita jual produk dengan produk yang kita ada sendiri, without guna affiliate, kita jual dekat TikTok. So TikTok akan kenakan charge, certain charge. Still it's a cost. Still cost you must pay to the platform. Ataupun yang kedua, you using affiliate methods. So you ada guna sistem affiliate, kita jual produk orang dapat sekian-sekian. Tapi still at the end of the day, dia ada cost, yang sama. Ada satu cost masa, kemudian kos risiko. Risiko ni apa? Saya pernah menjual satu produk yang mana asalnya dia letakkan affiliate tu, harga dia adalah RM5. Kemudian bila dah laku banyak, jadi RM RM1. So sampai situ je, sampai ni kita punya ulasan untuk buku The Art of Copywriting. So kita nantikan pada episod yang seterusnya, berkaitan pada buku ini juga, insyaAllah, ataupun mungkin pada buku lain. Jadi terima kasih kerana menonton podcast Rehat Dulu bersama yang dibawakan khas oleh Reka Digital Sdn Bhd. So kita jumpa lagi.